Sungguhnya di dalam Al-Quran itu ada petunjuk bagi kamu, Masya Allah, tabarakallah. Baik, kenapa kita perlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kita nak buat satu keputusan yang tepat dalam hidup kita. Kata ulama, orang yang tidak ada hidayah daripada Allah, dia tak boleh buat keputusan dalam hidup dia. Macam contoh ayah kita kan, kita pergi jumpa ayah kita. Dia tanya, ayah, bila nak buat shopping raya? Esok-esok kita pergi. Kita pergi esok, dia kata. So esok tu kita pergi tanya pagi-pagi dekat ayah. Ayah, ni kita nak pergi pukul berapa ni nak pergi shopping raya? Ayah kata, selagi pukul 11 kita pergi. Kita pun dah mandi siap dah, tunggu. Mai pukul 11 kita tanya, ayah ni pukul 11 dah tak pergi ke? Asal lagi lah pukul 12. Abang ayah tak apa tadi, ayah sibuk. Kata, okey. Lepas tu pergi pukul 12 pula, ayah kata, ni pukul 12 lagi sangkut jam pula. Kita pergi lepas lohak lah, dia kata. Semayang lohak dulu. Habis semayang lohak, kita tanya, ni ayah macam mana ni? Dah lepas lohak dah. Nak pergi dah tak mau? Ayah kata, tengoklah lepas asar pula dah. Tunggu lepas asar pun tak jadi. Lalah dia kata, cancel, kita pergi esok. Ini orang yang tak ada hidayah. Pasal dia tidak boleh membuat keputusan dalam diri dia, Masya Allah. Sebab tu Allah jadikan Quran ini untuk kita mendapat petunjuk, Masya Allah. Hudan linnas, iaitu petunjuk kepada manusia untuk kita nak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah Allah ni, Masya Allah, tabarakallah, kalau adik-adik nak percaya, hidayah Allah ni sangat istimewa. Sangat istimewa macam mana? Sehingga kan ustaz asalnya seorang yang bukan beragama Islam pun boleh memeluk agama Islam hanya kerana hidayah yang Allah kurniakan, Masya Allah. Itu hebatnya hidayah Allah. Sebab tu Allah nak, kata ulama, Allah nak bagi hidayah pada seseorang, tak ada satu kuasa dalam dunia ini yang mampu menghalang hidayah Allah. Begitu juga kalau Allah nak sesatkan seseorang, maka tak ada kuasa dalam dunia ini yang mampu menyelamatkan dia, Masya Allah. Ustaz ni kalau tengok cerita ustaz ni, asalnya ustaz bukan Islam. Ustaz lahir dalam keluarga yang beragama Hindu. Tengok color pun tahu dah, Masya Allah kan. Kalau kulit pun tahu dah, tidak kan, Masya Allah kan. Kemudian Allah kurniakan hidayah melalui azan subuh saja. Azan subuh, siapa biasa dengar azan subuh? Semua kita dengar, tidak? Azan subuh itulah yang datang dalam hidup. Sewaktu tu umur 8 tahun saja, dengar azan subuh saja. Tapi tak masuk Islam lagi, Masya Allah. Sebab tak tahu. Allah cuma buka hati saja, Masya Allah. Daripada umur 8 tahun itulah mula mencari Tuhan, cari Tuhan. Sampailah umur ustaz 27 tahun, barulah dapat Islam, Masya Allah. Dalam tempoh daripada 8 tahun sampai 27 tahun tu berapa tahun? Agak-agak berapa tahun tu? 19 tahun. Nak dapat Islam ni bukan senang. Nak dapat Islam ni saya tunggu sampai 19 tahun. Bukan tunggu, saya mencari, Masya Allah. Lepas tu dalam tempoh 19 tahun tu, macam-macam agama saya anuti macam Ustaz kata tadi. Asalnya daripada seorang Hindu. Kemudian saya masuk agama Buddha. Kemudian saya masuk agama Bahai. Kemudian saya masuk agama Kristian. Hanya dengan semata-mata nak mencari kebenaran bertuhan saja, Masya Allah. Akhirnya Allah tunjukkan kepada saya, yaitu Tuhan yang benar itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam, Masya Allah, tabarakallah. Nah, pasal apa Islam ni hebat? Kerana Allah pilih agama Islam. Allah sebut dalam Quran tu yang kita kena baca Quran. Dalam Quran Allah sebut apa? Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah ialah Islam. Masya Allah, tabarakallah. Lagi Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganuti agama lain selain daripada Islam, maka mereka adalah di kalangan orang-orang yang rugi di akhirat nanti, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi tentang agama Islam ini? Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Ahmad, innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man lam yuhibb, walakinnallaha la yu'ti din illa liman yuhibbu, atau kama qala. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah akan berikan dunia ini kepada mereka yang Allah suka dan kepada mereka yang Allah tak suka. Suka tak suka dunia ni, Nabi kata Allah bagi pada semua orang. Sebab tu hari ni kalau kita tengok di luar sana, orang bukan Islam pun jauh lebih kaya, lebih maju daripada kita. Betul tak? Masya Allah. Kan? Walaupun mereka tak sembah Allah, tapi dunia Allah bagi pada semua orang.
Ada juga di kalangan orang kita pun, Islam pun yang bawa kereta besar, duduk rumah besar. Tak ada masalah. Suka ke tak suka, dunia Allah bagi pada semua orang, kata Nabi. Walakinnallaha la yu'ti din illa liman yuhibba. Akan tetapi din, agamanya itu hanya Allah berikan kepada mereka yang Allah cintai sahaja. Itulah agama Islam. Siapa yang Allah cintai? Semua ada di depan saya. Adik-adik adalah orang yang Allah cintai, sebab tu Allah pilih jadi orang Islam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita nak faham Islam ni dengan lebih lanjutnya, kenalah baca Al-Quran. Bila baca Al-Quran, barulah kita dapat hidayah. Macam mana Ustaz dapat hidayah? Masya Allah, masa awal umur 8 tahun, akhirnya masuk Islam pada umur 27 tahun. Masya Allah, sampai sekarang saya pegang hidayah itu. Masya Allah. Sebab apa? Kalau tak ada hidayah, kalau kita ada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya kalau kita tak baca Quran lah, kita tak dapat hidayah, maka hidup kita ini akan dicorak oleh anasir-anasir barat. Cuba tengok hari ini di luar sana. Banyak remaja yang rosak. Betul tak? Banyak yang rosak, Masya Allah. Seawal umur 10 tahun, 12 tahun sudah mula isap rokok. Ustaz doakan di sini tak ada lah adik-adik, Masya Allah. Kan? Umur seawal 10 tahun, 12 tahun sudah mula isap rokok dah. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya ni pasal apa? Bila kita tak ada hidayah, jadi lagu tu lah. Ustaz ni pengalaman. Pernah pergi satu sekolah, sekolah menengah. Sekolah menengah lah, Masya Allah. Guru besar tu kawan baik. Kawan baik Ustaz lah. Dia telefon, dia kata, Ustaz Syamura, mai lah bagi ceramah dekat anak-anak. Kan? Saya kata, saya ni ceramah dengan anak-anak macam mana Ustaz? Saya pun tak tahu ni, tak apalah, mai lah cakap apa-apa. Saya pun pergi lah. Semua budak lelaki sekolah tu, dia budak lelaki saja, perempuan tak ada. Lagi 2 minggu nak periksa SPM. Mereka nak mula SPM lagi 2 minggu. Jadi pergi bagi motivasi dekat anak-anak tu. Agak abang-abang lah, sebaya ni apa, dah 17 tahun kan. Saya pergi dekat sekolah tu, dekat dewan tu, yang duduk depan saya semua ni, saya tengok ada seorang tu, rambut dia gunting rambut, sini langsung tak ada, licin botak. Sini pun licin botak, Masya Allah. Tengah-tengah saja ada rambut. Itu pun terpacak. Masya Allah. Saya panggil mak dia, saya kata, Kak, mai sini Kak. Ya Ustaz, Kak berhentilah beli penyapu, saya kata. Kenapa Ustaz? Terbalikkan anak kamu sapu dia, sebab penyapu ada tengah-tengah kepala dia, saya kata. Masya Allah, tabarakallah. Betul tak? Hari ni kita buat lagu tu lah, Masya Allah, kan? Pasal apa dia boleh buat macam tu? Sebab confirm dia tak baca Quran. Confirm dia tak baca Quran. Sebab tu dia tak dapat hidayah dalam diri dia. Seandainya kalau dia baca Quran, dia tahu benda-benda yang Allah larang. Betul tak kan? Masya Allah. Adakah dia ikut siapa ini? Dia gunting rambut tu, dia ikut siapa? Ikut Nabi ke? Tak. Masya Allah. Dia ikut siapa ini? Orang Barat. Betul tak? Mereka ikut cara musuh-musuh Islam. Hari ini yang di tengah bunuh kanak-kanak kecil di Palestin, Gaza. Kita sangat patut pernah bersyukur pada Allah, sebab negara kita ni taklah macam tu. Cuba bayang tengok adik-adik lebih kecil daripada adik-adik yang duduk di Palestin, Gaza, dibunuh dengan kejam. Betul tak? Masya Allah. Lapar bulan Ramadan, nak makan pun tak ada untuk mereka tu, Masya Allah. Tapi kita tak dijadikan sebegitu kan? Masya Allah. Siapa yang bunuh mereka? Musuh-musuh Islam. Kita marah dah dengan musuh-musuh Islam tu. Kita marah, tapi kita pergi ikut mereka pasal apa? Tidak. Cara gunting rambut, cara percakapan, cara pemakaian, sikit pun kita tak ikut cara Islam. Pasal apa? Bila kita tak mengaji Al-Quranul Karim, maka kita akan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah sebut Quran ini apa dia? Hudan linnas. Kena baca Quran untuk kita nak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tengok hari ini, kalau konsert, kalau semua pakai api, Masya Allah. Saya pun tak tahu di sini berapa orang minat Korea. Ada siapa-siapa minat Korea? Masya Allah. Orang tu dia angkat tangan, dia minat Korea tu. Masya Allah. Kan? Dulu ni, dulu ingat tak? Apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Korea mai buat konsert dekat Malaysia dululah, berapa tahun dulu. Ada 3-4 orang Korea tu, dia mai buat konsert. Mereka ni penyanyi Korea kan, mai buat konsert. Ada 3 orang anak gadis. Saya rasa mereka ni dalam umur 18-19 tahun, lebih kurang macam tu. Siap pakai tudung, naik atas pentai tu, peluk Korea tu, cium Korea tu. Cat, macam tu. Peluk lagi, cium Korea tu. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh.
Letaklah adik-adik pernah baca paper ke apa, Masya Allah kan. Dia boleh naik atas pentas tu, dia boleh cium Korea tu. Sedih Ustaz tengok keadaan mereka tu. Sedih. Sedih bukan pasal apa. Ustaz ada ceramah daripada Perlis sampailah Johor Bahru Utara Selatan dan pergi berkata tempat. Sampai sekarang pergi mana ceramah pun tak ada seorang pun lari mai peluk cium saya lagu tu, Masya Allah. Korea kalau mereka peluk cium, Masya Allah. Mentang-mentang dia kulit putih punya pasal, Masya Allah. Mereka berak tak basuh pun mereka tak sedap, Masya Allah. Tidak. Mana mereka basuh berak kan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi kenapa manusia kita ni boleh buat sebegitu? Bila kita jauh daripada Al-Quran, bila kita tak baca Al-Quran, bila kita tak mengaji Al-Quran, maka kita akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak adalah petunjuk dalam hidup kita, tidak akan ada hidayah dalam diri kita. Maka bila kita tak ada hidayah dalam diri kita, kita tak akan faham Islam, maka kita jauh daripada agama Islam. Sebab tu Allah bagi Quran kepada kita sebagai hudan lin nas. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dalam Al-Quran juga, kata sesetengah ulama, ada 4 ilmu paling utama. Dalam Al-Quran ada 4 ilmu paling utama. Apa dia? Yang pertama ilmu bahasa Arab. Yang pertama ilmu bahasa Arab. Yang kedua ilmu syariat dan undang-undang. Yang ketiga ilmu sejarah. Yang keempat ilmu al-hikmah. Masya Allah. Ilmu al-hikmah. Baik. Kita tengok yang pertama ilmu bahasa Arab. Betul tak? Kita ambil ilmu bahasa Arab, kita pecahkan ilmu bahasa Arab, lagi banyak ilmu kita dapat. Apa dia? Ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu arud, ilmu lughah ataupun ilmu bahasa. Masya Allah, banyak ilmu kita dapat. Subhanallah. Orang yang baca Al-Quran ini, Masya Allah, bahasa Arab pun dia boleh cakap. Oh, sungguh. Kawan Ustaz lah cerita, ada satu cerita lah. Dia pergi isi minyak, dia nak pergi isi minyak dekat stesen minyak lah. Kebetulan dia sampai-sampai dekat stesen minyak tu, minyak habis dah. Jadi pekerja tu seorang budak lah, budak remaja dalam 20 tahun macam tu, dia lari mai ke abang kat kawan Ustaz tu, dia kata, ni, abang, minyak dah habis dah, dia kata. Oh, minyak habis? Minyak habis, kami nak tutup dah. Allah, baik. Sebelum dia nak start kereta, ada satu uncle Cina pergi pula. Masya Allah, dia nak isi minyak. Budak tu pergi dekat uncle Cina tu, dia cakap, uncle lah, minyak boleh au. Oh, Masya Allah, Cina pun boleh cakap. Tu dia Lepas tu pergi pula Mak Saleh. Orang putih nak pergi isi minyak. Budak ni pergi dekat Mak Saleh tu, dia kata, sir, minyak finish. Weh, 3 bahasa boleh cakap. Lalat, Pak Arab pula pergi. Ya Allah. Pak Arab pula bukan bawa kereta, dia tolak kereta. Kereta dia mati tengah jalan sebab minyak habis. Orang Arab ni dia bawa kereta, kereta mati tengah jalan. Jadi dia tak, minyak habis, dia tak boleh buat apa, dia tolak kereta dia pergi pelan-pelan. Budak ni pergi dekat tu Arab tu, dia garu kepala. Masya Allah, nak cakap macam mana tak tahu. Dia kata elek, tu Arab tak faham. Dia kata finish, tu Arab tak faham. Masya Allah. Habis, tu Arab lagi tak faham. Laila dia pergi panggil abang dia, belakang rumah tu. Abang dia. Abang dia jenis baca Quran. Hari-hari baca Quran. Dia panggil abang dia, abang, Amaisah Han cakap dekat Pak Arab ni minyak habis, aku tak tahu lah nak cakap macam mana kata. Tu abang dia kata, itulah Han tak mau mengaji Quran. Han kalau mengaji Quran boleh cakap Arab. Mai aku pergi cakap. Jadi abang dia pun pergi panggil. Ya Syekh, minyak sadaqallahul azim. Dia kata, dah habis lah, masya-Allah. Tu sadaqallahul azim. Wah, Syekh pula garu, garu kepala. Minyak sadaqallahul azim. Habis lah tu. Tapi kereta dia kan tadi mati tengah jalan. Kalau tak isi, kalau dia tak isi minyak, kereta tak boleh jalan. Jadi Pak Arab pun bagi tahu dia, kereta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata, masya-Allah. Tu orang kata baca Quran bahasa Arab kemai. Kita bacalah Quran, masya-Allah. Tu dipanggil bahasa Arab. Tidak. Tengok ilmu syariat dan undang-undang. Allah letakkan hukum-hukum fiqh di dalam Al-Quran supaya kita tak terlanjur, supaya kita tak melampaui batas hidup kita. Tu Allah letak syariat dan undang-undang. Yang ketiga ilmu sejarah. Dalam Quran sejarah apa yang tak ada? Semua sejarah ada, betul tak?
sejarah apa dia ni, Masya Allah, sejarah penciptaan dunia, sejarah penciptaan manusia, sejarah apa-apa, sejarah dunia, sejarah Islam, sejarah jahiliyah, sejarah Rom, sejarah Parsi, sejarah Spain, sejarah Ethiopia. Dan dalam Al-Quran ada satu lagi sejarah yang akan datang, belum berlaku, tapi dia digelar sebagai sejarah. Apa dia? Kiamat. Oh, Masya Allah, cerdiknya, subhanallah, pandai semua, subhanallah. Baguslah cikgu-cikgu didik kamu semua. Allahu Akbar. Bagus macam ni, maintain. Sejarah yang akan datang itu adalah kiamat. Lagu mana nak berlaku kiamat? Allah habada dalam Quran. Sudah Allah ceritakan semuanya dalam Al-Quranul Karim, masya-Allah. Maka itulah yang disebut sebagai hudan linnas, yang pertama. Baik. Yang keduanya apa dia? Wa bayyinatin minal huda. Apa dia wa bayyinatin minal huda ni, masya-Allah tabarakallah? Yaitu maksud dia bukti-bukti yang mengukuhkan lagi petunjuk. Okey, tadi kita sudah dapat petunjuk, betul tak? Hudan linnas itu petunjuk. Petunjuk. Tapi manusia ni kalau dia tak dengar satu benda ataupun dia tak nampak satu benda, dia payah percaya. Betul tak? Kan, masya-Allah. Payah. Dulu orang sebelum jumpa saya kan, sebelum jumpa saya, mungkin orang kata wajah saya macam Syahrukh. Kita dengar aja, tapi tengok depan-depan kok lagi segak daripada Syahrukh. Tidak kan? Dia nampak depan-depan, oh lagi segak daripada Syahrukh kan, masya-Allah. Jadi manusia ni dia kalau tak ada bukti dia payah percaya. Maka Allah jadikan Quran itu sebagai wa bayyinatin minal huda. Maksudnya Allah memberi penjelasan yang kukuh untuk nak kukuhkan lagi hudan linnas, iaitu petunjuk tadi. Baru orang percaya. Macam mana Allah buat wa bayyinatin minal huda? Allah letak banyak cerita di dalam Al-Quran sebagai bukti. Sebagai bukti, masya-Allah. Banyak cerita Allah letak. Cerita tentang pemuda-pemuda hebat. Siapa mereka tu? Oh, masya-Allah, tu lagi cerdik. Allahu Akbar, masya-Allah. Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Kahfi. Kalau Allah tak cerita tu, kita pun tak kenal. Betul tak? Maka baru kita percaya, oh ada macam ni pemuda-pemuda hebat. Itu disebut wa bayyinatin minal huda, iaitu Allah mengukuhkan lagi keadaan, iaitu penjelasan, masya-Allah. Apalagi Allah letak, masya-Allah, banyak cerita. Cerita Nabi Adam AS saja dalam 17 surah Allah cerita. Dalam 17 surah Allah letak, masya-Allah tabarakallah. Kan? Banyak cerita-cerita, cerita Nabi, para anbiya. Ini semua Allah cerita dalam Quran. Sebanyak 25 Nabi disebut di dalam Al-Quran. Betul tak? Masya Allah. Bila kita baca benda ni, baru kita dapat pengukuhan, bukti dalam hati kita untuk nak lebih mempercayai Al-Quranul Karim. Macam kisah apa? Jalut, Tolut. Biasa baca tak Jalut, Tolut ni semua? Jalut ini dia seorang raja yang kejam. Satu hari dia pergi tawan Jerusalem. Jerusalem tu apa dia sekarang? Jerusalem, Palestin. Palestin dulu dikenali sebagai Jerusalem, masya-Allah. Kan? Di situlah bermulanya besi. Pada 4000 tahun dulu kalau tak silap lah, masya-Allah, 4000 tahun dulu. Jadi Jalut ini bersama dengan tenteranya pergi menawan kota Jerusalem, iaitu Palestin pada hari ini, kerana di situ ada besi. Sangat kejam dia sampai orang doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya nak melawan dengan Jalut ini. Maka Allah jadi bawa seorang pemuda yang bernama Tolut pula nak lawan dengan dia. Tapi Tolut ini bukan kesorangan. Allah bagi seorang pemuda yang gagah, perkasa, yang berani, iaitu Nabi Daud AS. Allah bagi Nabi Daud kepada Tolut untuk sama-sama lawan dengan siapa? Dengan Jalut ini. Walaupun sedikit, saya pendekkan cerita ni. Walaupun sedikit saja tentera di kalangan Nabi Daud dengan Tolut ini, mereka boleh kalahkan Jalut, iaitu seorang pemimpin yang kejam, masya-Allah. Akhirnya, masya-Allah, disebabkan Nabi Daud AS tolong Tolut itu, dia kawinkan anak perempuannya kepada Nabi Daud AS. Hasil perkahwinan itu dikurniakan seorang anak yang paling saleh, iaitu Nabi Sulaiman AS, masya-Allah tabarakallah. Sebab tu Allah bagi mukjizat kepada Nabi Daud AS boleh melenturkan besi. Cerita ni Allah sebut dalam Quran. Bila kita baca cerita ni, baru dia jadi satu bukti kepada hudan linnas. Tadi petunjuk tu, sekarang kita nak jadi kukuhkan, nak percaya hudan linnas itu, maka Allah letakkan cerita tu. Masya Allah, kita tengok hari ini saintis. Saintis ni dia takut satu benda. Apa dia? Global warming. Apa dia global warming? Pemanasan suhu dunia. Hari ini panas dah.
Masya Allah, pandai. Lepas tu saya kuliah duha, saya tak mau ambil. Pandai, saya takut jadi hitam pula lagi. Tidak, Masya Allah. Sekarang punya pandai ni, kalau kita pergi letak telur pun tergoreng kot telur tu. Boleh goreng telur macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Macam tu punya pandai. Jadi saintis takut, Masya Allah, dengan pemanasan global yang sedang berlaku hari ini. Pasal apa? Kalau berlaku pemanasan global, iceberg dekat kutub utara, ada ais kan? Iceberg tu kan? Dia akan cair. Bila dia cair, air itu akan melimpah. Bila air melimpah, banyak negara akan tenggelam. Ada saintis buat kajian, dia kata kalau berlaku macam ni, pemanasan global, kemungkinan besar tahun 2050 Malaysia akan hilang daripada peta dunia. Tenggelam Malaysia semua, keseluruhan Malaysia. Ada saintis yang kata begitu. Benda ni ada dah Allah sebut dalam Quran. Allah sebut, bila Allah kata apa dia, Masya Allah, Allah kata wa izal biharul fujiran. Maknanya Allah sebut, dan apabila air laut itu membuak-buak, kata Allah. Bila Nabi baca ayat ni, sahabat pun pening. Air laut membuak-buak macam mana? Inilah global warning. Bila ais itu cair, air itu akan membuak, betul tak? Bila dia membuak, dia akan melimpah, maka berlakulah banjir besar nanti, Masya Allah. Ini saintis takut. Tapi Allah sudah cerita pun benda ni di dalam Al-Quran. Subhanallah. Itu hebatnya Al-Quran. Dan boleh dikatakan sebagai mukjizat Al-Quranul Karim juga, Masya Allah. Itu yang disebut sebagai wabayyinati minal huda. Allah bagi contoh. Contoh bila kita baca, baru kita percaya. Baru kita jadi kukuh dengan petunjuk tadi itu. Bukan takat itu saja, Masya Allah. Ilmu sains banyak Allah cerita dalam Quran. Subhanallah. Banyak ilmu-ilmu sains yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Antaranya apa dia? Astronaut. Tahu tak astronaut ni siapa dia? Siapa dia astronaut? Angkasawan lah kan? Masya Allah kan? Pernah ditanya soalan kepada angkasawan. Bila mereka naik angkasa ni, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, mereka rasa macam mana? Mereka kata sesak dada. Dada mereka bila ditambah ketinggian, dada mereka jadi sesak dan macam tercekik. Masya Allah. Ini betul, saintis buat kajian dengan astronaut. Benda ni Allah cerita dah dalam Quran. Allah sebut dalam surah An'am ayat 125 ke atau ayat 25, saya tak tahu lah, lebih kurang macam tu. Apa kata Allah? Harajan ka'annama yasa'adu fis sama. Maksudnya apa dia? Dan dia jadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tengok Allah cerita benda ni dalam Quran, masya-Allah. Bukan takat itu saja, kata saintis. Saatlah. Dia berpeluh. Okey, mana pusat sakit manusia ni ada, tak ada pada mana? Pusat ataupun perasa sakit manusia ni ada kat mana? Kata saintis ada pada kulit manusia. Kulit manusia ni kan, dia adalah pusat kepada kesakitan. Masya Allah. Cuba cubit tengok menteruk sakit. Betul tak? Garu kuat tengok sakit. Betul tak? Itulah pusat kesakitan manusia ni Allah letak pada kulit. Kata saintis. Masya Allah. Baik. Kata apa dia ni? Saintis kata, kalau kulit manusia ni kalau terbakar tau. Kalau kulit manusia terbakar hangus. Macam saya belum terbakar lagi lah. Masya Allah, ni memang original macam ni. Ada orang kulit dia terbakar. Macam dulu masa saya kecil macam kamu, ada kawan saya, rumah dia terbakar. Adik perempuan dia, tangan dia terbakar. Tangan dia terbakar, isi belah sini dengan isi belah sini layak. Layak dah. Dia layak, dia melekat macam ni. Isi ni dengan isi ni, dia melayak, dia cayak, dia lekat. Macam ronyok tau, macam tu tangan dia ni. Jadi tangan dia jadi macam ni. Dia tak boleh buat apa, tak boleh operate. Dia jadi macam ni, dia ambil barang semua macam ni saja. Adik perempuan dia, kesian. So bila kami kecil-kecil dulu, kami main lilin tau, lilin. Kita letak lilin, kita main dengan api tu kan. So kami ambil api lilin tu, kami pergi letak dekat tangan dia itu yang melecok tu kan. Dia sikit pun tak sakit. Dia sikit pun tak sakit. Sebab tu saintis kata, kalau kulit kita terbakar, kita pergi bakar balik, dia tak sakit. Tu yang Allah sebut dalam Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 56, apa kata Allah? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Masya-Allah. Apa maksudnya? Allah kata setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain
agar mereka merasakan azab yang pedih itu. Tu dia. Nanti siapa masuk neraka, kita dihumban dalam api neraka, kita terbakar kan? Setiap kali kita terbakar, kata Allah, Allah akan ganti balik dengan kulit yang baru. Pasal apa? Bagi dia betul-betul rasa sakit. Masya Allah. Itu yang saintis kata, kalau kulit sudah terbakar, kita pergi bakar dia balik, dia tak akan rasa sakit. So Allah akan ganti balik kulit baru, ganti balik kulit baru. Masya Allah, tabarakallah. Pedih sungguh azab. Benda ni Allah sebut dalam Quran. Arti yang disebut wa bayyinatin minal huda, iaitu Allah bagi bukti kepada kita untuk memperkukuhkan petunjuk tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Bukan takat itu saja, kita semua belajar pasal orbit sains ke geografi, saya pun tahu sains kot kita belajar orbit kan. Setiap satu planet ada pada orbit, pada paksi dia sedang apa, mereka sedang beredar dalam paksi dia orbit tu kan. Masya Allah. Allah cerita ada benda ni dalam Quran. Cerita di dalam surah Al-Anbiya ayat 33. Apa kata Allah? Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi faliki yasbahun, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa dia? Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis mereka. Masya Allah, tabarakallah. Garis itu apa dia? Orbit. Masya Allah. Kan hebat dah Quran, hebat, Masya Allah. Saintis baru buat kajian saja, tapi Allah sudah cerita benda ni 1500 tahun dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ada satu benda tentang matahari. Dulu masa saya mengaji, yang kita tahu matahari itu, Masya Allah, tabarakallah, dia ada semua planet beredar ataupun pusing ikut orbit dia, pusing matahari, betul tak? Itu yang kita belajar dulu lah, betul tak? Matahari, semua planet dia pusing ikut matahari. Maknanya matahari tak gerak, betul tak? Dulu saintis kata matahari tak gerak, tetapi Allah Subhanahu wa taala kata matahari bergerak. Allah Subhanahu wa taala kata matahari bergerak. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Yang ini Allah sebut dalam surah Yasin ayat 38 kalau tak silap saya. Apa maksud dia? Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Saintis mula-mula kata matahari tak beredar, matahari tak bergerak, dia macam tu saja. Yang bergerak tu bulan, bintang, Marikh, Jupiter, macam tu je. Tapi Allah kata matahari bergerak. Rupa-rupanya saintis buat kajian, memang betul matahari bergerak dengan kepantasan 7,200 km sejam. Masya Allah, tabarakallah. Macam tu punya laju dia bergerak. Allahu Akbar, Masya Allah. Benda ni Allah cerita dalam Quran dan subhanallah. Ini yang dipanggil sebagai wa bayyinatin minal huda, iaitu bukti untuk mengukuhkan lagi hudan linnas itu. Masya Allah. Banyak lagi Allah cerita dalam Quran yang kita boleh jadikan. Masya Allah. Kita belajar sains ke apa, geografi, yang kata apa, atmosfera ada 7 lapisan, betul tak? Apa dia tu, Masya Allah? Dalam ensiklopedia Americana disebut sebagai troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera, ekosfera, magnetosfera. Masya Allah. Tanya dekat cikgu, ada 7 atmosfera, 7 lapisan, betul tak? Masya Allah. Baik, Allah cerita benda ni di dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Maksudnya Allah yang menciptakan 7 langit. Allah yang ciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupanya. Maknanya 7 langit itu Allah dah cerita dah. Saintis baru buat kajian, dia kata atmosfera ada 7 lapisan. Masya Allah, tabarakallah. Banyak Allah cerita. Yang inilah yang disebut sebagai wabayyinatin minal huda, iaitu bukti kepada hudan linnas. Masya Allah. So, bila kita sudah dapat bukti dalam hidup kita sekarang, hidayah sudah dapat, apa bukti pun sudah dapat. Yang ketiga, wal furqan. Masya Allah. Apa dia wal furqan ini? Beza antara yang hak dan batil, beza antara yang baik dan juga buruk. Masya Allah, tabarakallah. Ataupun baik ataupun yang salah. Sekarang terpulang dari dalam diri kita. Masya Allah, tabarakallah. Sama ada kita nak ambil Al-Quran ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Ya, saya nak ambil Quran. Ya, saya nak baca Al-Quranul Karim. Saya nak jadi orang yang baik. Masya Allah. Itu wal furqan, terpulang pada kita.
Sebab kita sudah dapat kebaikan daripada Al-Quran. Kalau kita kata, tak apalah nak buat macam mana, hidup saya macam ni jugalah, saya sudah ditakdirkan macam ni, kalau kita ada macam tu, maka itu pun terpulang pada diri kita. Cuma mereka yang terima, kata ulama, terima Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup dia akan jadi tenang, tenteram, Masya Allah, tabarakallah. Dan kemungkinan besar, dia akan jadi orang yang berjaya, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, sebab itulah kena baca Al-Quran yang Allah kurniakan kepada kita. Niat dalam hati, Masya Allah, baca Al-Quran. Kalau ikut pengalaman Ustaz apa kitab Ustaz tak baca? Apa kitab yang Ustaz tak baca? Daripada kitab Hindu, kitab Buddha, kitab Bahai, apa kitab Bible sampai sekarang saya simpan di rumah, Masya Allah. Semua saya baca, Masya Allah. Setelah saya baca semua tu. Tapi satu-satunya kitab yang paling unik saya baca, apa dia? Al-Quran. Apa yang unik dalam Quran ni? Saya tak mau cakap pasal mukjizat. Mukjizat saya dah cerita dah, banyak benda Allah cerita. Uniknya Al-Quran ni apa dia? Bacaan dia. Macam mana bacaan dia? Ada surah yang panjang, ada surah yang pendek. Betul tak? Panjangnya macam surah apa? Surah Al-Mulk, surah Al-Baqarah. Betul tak? Surah Al-Baqarah. Nak baca surah Al-Baqarah berapa jam? Kalau kenal huruf, 2 jam hingga 2,5 jam. Hak jenis tak kenal huruf, keluar bunyi aja tu, Masya Allah. Yang tu mau 3 jam lebih. Betul tak? Nak baca satu surah pun dekat 2,5 jam. Tu Baqarah. Kemudian Allah jadikan surah yang pendek. Surah pendek, surah macam mana tu? Surah Al-Kawthar. Masya Allah, cerdik lah. Subhanallah. Bagus.